Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Izfikri bin Abdul Halim, nombor metrik 050731. Baik, saya akan membuat satu ulasan daripada video yang telah saya saksikan di YouTube channel Tarbiyah Sentap, yang bertajuk Gerhana, arahan daripada Afiq Jamil. Secara sinopsisnya, cerita Gerhana ini ataupun short film ni menceritakan tentang seorang anak perempuan yang berumur lingkungan 11 hingga 3 ataupun 14 tahun, yang ini berusia remaja lah, remaja wanita, remaja perempuan, yang ingin menasihati ibu bapanya untuk solat, untuk melaksanakan perintah solat. Jadi permasalahan daripada yang dihadapi oleh remaja yang bernama Mia ni, dia mengalami kesukaran untuk menasihati ibu ayahnya yang tidak solat. Jadi bagaimana bimbingan seorang ustaz di dalam kisah ini dapat kita pelajari daripada kisah inilah. Baik, antara contohnya yang kita dapat saksikan daripada kisah ustaz ni, bagaimana dia memberi rangsangan ataupun nasihat kepada anak-anak muda ni. Ini daripada scene ataupun daripada potongan video ni dapat kita lihat yang kata-kata ustaz ni menggunakan qaulan layyina, iaitu kata-kata yang sangat lembut kepada anak-anak kecil yang sesuai dengan umur lingkungan mereka. Tidak terlalu, bahasanya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu kasar, dan mudah difahami. Jadi Mia dia mencuri-curi dengar, ataupun dia bukan mencuri dengar, dia mendengarlah daripada apa yang ceramah ustaz ni mengatakan bahawa mereka saranan untuk solat itu, siapa yang melaksanakan solat dapat masuk syurga, dan tegahan juga siapa yang meninggalkan solat masuk neraka, supaya anak-anak ni ada rasa tarhib dan tarhib untuk melaksanakan ibadah. Jadi dalam scene ni bila Mia ni melontarkan rasa ataupun menceritakan masalah atau mengadu masalah kepada ustaz ni, bahawa ibu bapanya tidak solat. Jadi adakah apa yang dikatakan ustaz sebentar tadi, yang tidak solat itu masuk neraka terus? Jadi Mia ni menunjukkan salah satu tanda sayang, menunjukkan dia ni seorang anak yang solehah. Baik, jadi ustaz membimbing mad'unya dengan menunjukkan beberapa langkah yang wajar diambil sebagai seorang anak kepada seorang ibu dan ayah, kerana mad'u Mia ni ialah ibu bapanya sendiri. Jadi agak sukar atau agak mencabar bagi Mia sebagai seorang remaja wanita. Okay. Jadi yang diceritakan oleh ustaz, yang disarankan oleh ustaz, ada beberapa langkah, yakni 3 langkah lah. Okey, langkah yang pertama ialah Mia memberi buku kepada ibu ataupun ayah dia, dan menulis nota kecil. Okey, kalau kita lihat di sini ni, okey, di sini ni dia melihatkan jom solat ataupun buku yang mengajar cara-cara solat dan menulis kat situ, khas untuk papa dari Mia. Okey, jadi teguran itu adalah indirectly lah, secara tidak langsung, tetapi ini merupakan salah satu teknik dakwah yang diajarkan oleh ustaz. Okey. Kemudian ustaz juga tidak berhenti strateginya di situ saja, dia membuat backup plan, plan A, B, C dan sebagainya lah. Okey, dan plan yang terakhir, sekurang-kurangnya 4 strategi yang dibimbing oleh ustaz kepada Mia. Kemudian cara yang kedua, Mia mengajak ayah dan ibunya untuk melakukan solat di surau, memandangkan ketika video ini ditayangkan
ataupun Mia dalam ketika ini ada dalam bulan Ramadan pada malam yang terakhir. Jadi Mia mengajak ibu ayahnya secara sopan, lembut untuk melaksanakan solat. Tetapi malangnya Mia berasa sedih kerana ibu bapanya menolak tawaran itu atas alasan-alasan meeting di tempat kerja dan untuk mengemas rumah. Okay, kemudian akhir sekali Ustaz menyarankan satu cara, tetapi cara ini agak berisiko, iaitu dengan cara berterus terang tanya soalan secara terus kepada mak ayah. Dan seorang dai perlulah bersiap sedia dengan lontaran ataupun feedback daripada para mad'u jika teguran itu agak sentak dan mad'u itu melenting kembali. Jadi para dai perlulah bersifat dengan sifat yang dengan sabar dan tekun dan istiqamah di dalam jalan. Tengok di situ ayahnya menengking kembali kepada anaknya Mia. Okey, jadi Mia di sini sebagai watak seorang pendakwah wanita lah. Okey. Jadi Mia berasa agak sedih lah. Nabi seorang manusia apabila ditengking ataupun dimarahi oleh ibu ayah akan menangis. Lebih-lebih lagi lah remaja wanita yang baru meningkat usia. Baik, ini untuk cara yang terakhir, cara yang keempat yang diajarkan oleh Ustaz. Sekiranya ketiga-tiga ini cara-cara yang tiga tadi tidak berhasil, maka bermohonlah, bertahajudlah, bermohon kepada Allah, kerana hanya Allah yang memegang hati hamba-hambanya untuk menerima hidayah. Bukan kita, walaupun kita berusaha, tapi yang memegang ataupun yang memberi hidayah itu ialah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey. Jadi Mia dia terus berdoa, melakukan doa yang sangat syahdu, yang membuatkan doa daripada sedalam-dalam hatinya, kerana dia amat amat sayangkan sangat kepada keluarganya, kepada kedua ibu bapanya, untuk melakukan solat, kerana solat itu merupakan tiang agama, dapat masuk ke dalam syurga dan mengelak daripada neraka. Jadi apa yang dapat kita belajar ialah Ustaz yang dibawa watak kat dalam cerita ni memberi satu panduan kepada kita dai agar kita hendaklah bersiap sedia dengan pelbagai cara, metod dan strategi dalam berdakwah. Lebih-lebih lagi jika mad'u kita berumur lebih tua berbanding kita, apatah lagi kepada ibu ayah kita sendiri. Jadi dapatlah saya teringat akan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada kepada ayahnya. Bahkan lebih dahsyat lagi, ayahnya seorang tukang berhala. Jadi bagaimana dakwah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan pelbagai cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada ayahnya sendiri, kepada masyarakatnya yang menyembah berhala. Dan kemudian pelbagai cara, antara salah satunya Nabi Ibrahim mempersoalkan kepada ataupun mempersoalkan di hadapan masyarakatnya. Pada mulanya mengatakan, "Wish, bintang ini sangat hebat." Minta maaf. Menceritakan bahawa bulan ni sangat terang, cantik. Mungkin ni Tuhan. Tapi bila waktu siang, bulan tak ada. Kemudian pada waktu malam kemudian pada waktu siang ada matahari yang lebih besar. Jadi mungkin ini Tuhan, tapi matahari tak ada pada waktu malam. Jadi Nabi Ibrahim beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kepada bulan dan matahari itu sendiri. Jadi daripada kisah ini
doa Mia termakbul. Hidup seperti itu, hidup ini akan lebih bererti apabila Tuhan tersemat di hati. Jadi perlulah dipasakkan di dalam hati seorang pendakwah. Jika dakwahnya tidak dapat diterima, mungkin belum masanya, ataupun Allah belum bukakan hatinya, pintu hidayah untuknya. Dan ingatlah pesanan untuk para da'i, agar kita hendaklah sentiasa ingat, sentiasa meletakkan Allah itu nombor satu. Allah itu tempat pertama di dalam hati, agar kita tidak kecewa dalam medan dakwah. Sekian daripada saya, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.